Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya pada hari ini Cikgu Muniati binti Muhammad dari SMK Puteri Sakdong akan membincangkan Bahasa Melayu PT3 02 Palang 1. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan satu bahagian sahaja iaitu bahagian C, soalan ringkasan. Okey, kemahiran yang ingin dinilai ialah kemahiran menulis. Okay, mari kita lihat standard kandungan iaitu 3.5 menulis untuk melengkapkan dan merumuskan pelbagai bahan prosa. Manakala standard pembelajaran ialah 3.5.1 menulis dan menyusun maklumat serta membuat ringkasan daripada pelbagai bahan prosa menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Baiklah, cikgu harap pada akhir pembelajaran nanti pelajar-pelajar akan dapat mencapai objektif pembelajaran. Antara objektif pembelajarannya ialah pelajar dapat mengenal pasti 5 isi penting. Seterusnya, pelajar dapat menyusun isi penting daripada bahan prosa. Ketiga, mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 penyanda wacana yang sesuai. Dan yang terakhir pada hari ini diharapkan para pelajar dapat mencapai objektif iaitu menulis ringkasan menggunakan ayat yang gramatis dengan jumlah perkataan hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Seterusnya, mari kita lihat. Okey, apakah itu ringkasan? Pelajar-pelajar, tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ringkasan? Apakah pula perkara-perkara penting yang perlu ada dalam sesebuah ringkasan? Baiklah, pelajar-pelajar, ringkasan sebenarnya merupakan kita perlu meringkaskan atau memendekkan bahan prosa yang dibaca. Kemudian, perkara penting yang perlu pelajar tahu berkenaan dengan ringkasan ialah pelajar-pelajar perlu menulis isi penting berdasarkan kata kunci daripada soalan. Okey, jelas ya di situ. Pelajar semestinya harus tahu bahawa bahan prosa yang digunakan ataupun yang diambil ialah berdasarkan kepada tema yang terdapat dalam DSKP. Okey, seterusnya, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut lagi, fokus utama kita pada hari ini iaitu cara membuat ringkasan yang baik. Okey, cikgu akan terangkan pemarkahan ringkasan yang ringkas. Okey, pemarkahan ringkasan ini wajar pelajar ketahui secara ringkas. Okey, markah penuh bagi ringkasan ialah sebanyak 15 markah. Okey, ringkasan, cikgu ulang, peruntukan markahnya 15 markah. Okey, daripada 15 markah tersebut dibahagikan kepada beberapa aspek, iaitu 2 yang paling utama, iaitu aspek pertama isi. Isi adalah markahnya sebanyak 10 markah. Okey, bagi mendapatkan 10 markah tersebut, okey, satu isi bermaksud pelajar mendapat 2 markah. Jadi di sini isi adalah 10 markah sahaja. Jadi pelajar hanya perlu mengenal pasti dan mencari 5 isi penting sahaja. Tetapi sekiranya pelajar dapat mengenal pasti lebih daripada 5 isi, tidak menjadi masalah. Boleh menulis ringkasan asalkan jumlah patah perkataan tidak melebihi. Okey, seterusnya bahasa. Okey, bahasa markahnya ialah 5 markah. Okey, di skrin ini, dipaparkan contoh soalan ringkasan. Okey, jelas di situ pelajar-pelajar boleh lihat. Okey, ringkasan markahnya 15 markah. Jadi, apa yang menjadi perhatiannya di situ, terdapat 2 komponen yang utama.
iaitu bahagian pertama adalah arahan soalan. Nampak dengan jelas ya, ada 3 perenggan di situ. Perenggan pertama itu adalah arahan soalan dan bahagian kedua ialah petikan, iaitu petikan bahan prosa. Jadi pada hari ini cikgu hanya ambil petikan prosa bertepatan dengan standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, seterusnya. Okey ya, sebelum kita menjawab sesuatu ringkasan, sukalah cikgu ingatkan bahawa terdapat beberapa panduan tertentu untuk menjawab ringkasan. Okey, jadi pelajar perlu mengikuti ya, meneliti dan mengikuti supaya markah 15 markah itu menjadi milik kita. Jadi perlukan panduan yang khusus. Okey, yang pertama, pelajar perlu baca arahan soalan. Mudah sahaja. Yang kedua, baca petikan. Yang ketiga, pelajar kenal pasti isi penting. Yang keempat, kenal pasti penanda wacana. Yang kelima, tulis ringkasan. Dan yang keenam, kira jumlah patah perkataan. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada langkah yang pertama. Okey, baca arahan soalan. Okey, jadi pelajar-pelajar mestilah membaca arahan soalan. Sudah tentulah kalau kita nak menjawab soalan, kita mestilah membaca arahan soalan. Kenapa kita perlu membaca arahan soalan yang diberikan? Kerana apa? Okey, kerana apabila pelajar membaca arahan soalan, pelajar kena mengenal pasti dan menggariskan kehendak soalan ataupun kata kunci soalan. Okey, jadi di situ ada tugas. Okey, baca arahan soalan, keluarkan kata kunci, kemudian gariskan kata kunci tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kata kunci soalan? Okey, pelajar-pelajar, kata kunci soalan bermaksud perkara yang dibincangkan secara khusus dalam petikan yang diberi untuk mengenal pasti isi penting. Sekiranya pelajar tidak menjumpai kata kunci, mana mungkin pelajar hendak mengenal pasti isi penting dalam petikan prosa yang diberikan. Okey, seterusnya. Okey, di sini cikgu bagi satu contoh yang jelas. Okey, contoh soalan yang kita paparkan yang awak teliti sebentar tadi. Okey, cikgu akan baca contoh soalan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Okey, contoh soalan, baca petikan di bawah dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Panjang huraian anda hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, itu arahan soalan. Apa yang perlu pelajar buat? Okey, ingat, pelajar perlu mencari kata kunci. Jadi jelas dekat soalan tersebut, cikgu sudah warnakan ayat tersebut, ayat kata kunci dengan warna merah. Jadi analisis soalan yang telah pelajar buat ialah kata kunci soalan berdasarkan kepada arahan soalan tersebut ialah usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Hal ini bermakna pelajar perlu mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan prosa mengenai usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Dapatkan isi tersebut 5 isi penting berdasarkan usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Jelas kan? Okey, seterusnya. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua sudah semestinya kita baca petikan. Kenapa perlu membaca petikan? Okey, rasionalnya petikan mestilah dibaca. Untuk apa? Untuk mendapatkan isi penting. Jadi, perkara yang utama sekali, pelajar perlu membaca petikan sekurang-kurangnya 2 kali.
Okey, 2 kali atau sehinggalah pelajar memahami petikan yang dibaca dengan sebaiknya, atau bacalah berulang-ulang kali sehingga faham maksud keseluruhannya. Okey, seterusnya kita pergi langkah yang ketiga. Okey, langkah ketiga, kenal pasti isi penting. Okey, langkah ini amat penting. Jadi, markah pelajar adalah bergantung kepada isi penting tersebut. Okey, jadi apakah yang perlu dibuat oleh pelajar? Okey, jadi pelajar perlu menggariskan isi penting untuk pengetahuan pelajar. Okey, isi penting ini dipilih, digariskan mengikut apa tadi? Mengikut kata kunci soalan. Jadi, selepas baca arahan soalan, terus ingat, baca petikan, okey, dan terus kenal pasti isi penting. Okey, harus diingat juga kebiasaannya dalam satu-satu petikan prosa yang diberikan, isi biasanya ada antara 8 hingga 10 isi. Jadi, pelajar hanya perlu memilih 5 sahaja isi yang terbaik. Okey, jadi hari ini cikgu berpeluang bersama dengan ikhlas, bersama dengan pelajar-pelajar semua. Jadi, cikgu ingin kongsikan satu tip yang mudah, okey, untuk mendapatkan isi yang mantap dan relevan dengan kata kunci soalan, iaitu pelajar perlu mengenal pasti penanda wacana dalam petikan. Pertama. Yang kedua, pelajar mesti mengenal pasti kata tugasan dalam soalan. Okey, apakah itu penanda wacana? Apakah itu kata tugasan? Okey, jangan risau. Cikgu akan bantu, cikgu akan bimbing, cikgu akan terangkan sehingga pelajar faham. Okey, seterusnya. Okey, masih lagi dekat langkah yang ketiga untuk mengenal pasti isi penting. Okey, jadi sebentar tadi cikgu sudah beritahu bahawa cari penanda wacana. Okey, jadi terdapat pelbagai wacana yang terdapat dalam petikan. Kebiasaan petikan yang dikeluarkan ialah menggunakan penanda wacana yang biasa saja. Contohnya, salah satu, selain itu, di samping itu, seterusnya, turut, juga, dan sebenarnya banyak lagi. Okey, apa yang perlu pelajar buat? Okey, pelajar apabila baca petikan, okey, jumpa dengan penanda wacana, okey, perlu gariskan. Okey, gariskan penanda wacana yang terdapat dalam petikan seberapa banyak yang dapat dikesan. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, yang kedua. Okey, yang kedua tadi cikgu ceritakan, okey, seterusnya yang kedua tadi, cikgu ceritakan tentang kata tugasan. Okey, di sini cikgu ingin terangkan. Okey, cari kata tugasan berdasarkan kata kunci soalan. Okey, apa itu kata tugasan ni? Okey, kata tugasan bermaksud, okey, kata perkataan yang membentuk ayat kata kunci. Sekiranya pelajar jumpa perkataan tersebut, sudah pastilah itu adalah isi. Okey, itu adalah isi. Jadi, di sini cikgu kongsikan, okey, kata tugasan. Okey, jadi biasanya berdasarkan kepada soalan, 3 sahaja kata kunci yang umum. Contohnya, kesan, langkah dan punca. Okey, jadi di sini, mari kita lihat. Cikgu bagi contoh berdasarkan kata kunci yang pertama. Contohnya, faedah. Okey, faedah sama sinonimnya dengan manfaat. Ataupun sama maksudnya dengan kebaikan. Okey, dan impak. Okey, seterusnya, apakah kata tugasan yang boleh kita lihat? Okey, contohnya, okey, awak, pelajar-pelajar hanya perlu ingat, okey, perkataan apa? Dapat, perkataan mampu, boleh, akan,
menyebabkan, menjadikan ataupun cari kata kerja. Okey, seterusnya sekiranya kalau untuk kata kunci yang kedua, cara, yang sinonimnya usaha, sinonim dengan langkah ataupun kaedah ataupun kata-kata lain yang sinonim. Perkataan apa agak-agaknya yang perlu dicari, yang perlu diingat, yang membayang kepada kata kunci, yang membentuk ayat kata kunci, iaitu perkataan hendaklah, haruslah, wajiblah, perlulah, seharusnya, wajar. Okey, dan kata kerja yang positif. Okey, apakah pula kata kerja yang positif? Senang sahaja. Kata kerja yang positif ialah kata kerja yang menerima imbuhan me. Okey, dan yang terakhir adalah kata kunci punca. Okey, ataupun yang sinonim dengannya sebab. Okey, ataupun yang sinonim dengannya lagi faktor. Okey, antara perkataan yang menjadi pembayang kepada jawapan kata kunci tersebut ialah oleh sebab ataupun disebabkan. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu peka. Okey, cikgu ulang. Pelajar-pelajar perlu peka semasa membaca petikan. Okey, dan menggariskan kata tugas yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, ini amat membantu pelajar-pelajar mendapat ayat isi yang mantap dan relevan dengan kata kunci soalan. Okey, jelas? Okey, sekarang kita akan cikgu akan tunjukkan ya. Apa yang cikgu bincangkan sebentar tadi, cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, sekarang cikgu ambil contoh perenggan yang pertama. Okey, contoh perenggan pertama yang cikgu tunjuk pada mula-mula slide tadi. Okey, kata kuncinya ialah okey, setelah kita buat analisis, kata kuncinya ialah usaha-usaha mengukuhkan semangat kejiranan. Okey, ingat dua perkara, iaitu apa? Satu, penanda wacana. Okey, untuk penanda wacana, cikgu warnakan dengan ungu. Yang kedua, ingat kata tugasan. Okey, ingat kata tugasan yang cikgu buat dalam jadual. Kita keluarkan balik di situ, cikgu warnakan dengan warna merah. Okey, maka pelajar pun boleh baca petikan. Okey, ikuti bersama cikgu. Okey, sebenarnya semangat kejiranan mampu mendatangkan impak yang ketara terhadap kesejahteraan masyarakat. Tak ada apa-apa lagi kan pembayang sama ada penanda wacana ataupun kata tugasan untuk kata kunci usaha. Kita teruskan. Bagi mengukuhkan semangat ini, setiap jiran hendaklah mempunyai matlamat hidup yang sama yang inginkan perpaduan agar kehidupan berjiran akan berkekalan. Okey, cikgu dah warnakan dengan warna merah perkataan kata tugasan hendaklah. Okey, jadi kita sudah dapat satu isi, iaitu ayatnya. Okey, kita ambil bermula dengan pelakunya, subjeknya. Okey, setiap jiran hendaklah mempunyai matlamat hidup yang sama yang inginkan perpaduan agar kehidupan berjiran akan berkekalan. Okey, kita sambung lagi. Amalan ambil peduli terhadap sesuatu keadaan yang dihadapi jiran dapat membantu memupuk semangat hidup berjiran. Okey, tak ada apa-apa lagi kan? Okey, hal ini demikian kerana banyak masalah kejiranan dapat diselesaikan apabila masing-masing saling mengambil peduli sesama jiran. Pun tak ada apa-apa. Okey, di samping itu, okey, dah cikgu warnakan ungu penanda wacana. Okey, dalam etika kejiranan, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menggores perasaan jiran. Okey, cikgu merahkan perkataan hendaklah yang menunjukkan kata tugasan. Jadi jelas. Okey, isi ayat tersebut merupakan isi
Jadi kita ambil bermula dengan, ingat ya, ayat yang gramatis bermula dengan kita. Okey, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menggores perasaan jiran. Isi kedua. Okey, kita baca lagi. Hak mereka sebagai jiran perlu kita hormati seperti tidak berbuat bising dan tidak mengganggu ketenteraman mereka. Okey, kita merahkan, cikgu merahkan kata tugas perlu. Maka ayat tersebut adalah ayat isi ketiga. Okey, jelas pelajar-pelajar? Mudah kan? Okey, kita teruskan lagi dengan contoh perenggan 2. Okey, sama juga, masih lagi dengan kata kunci yang sama. Okey, kita baca ayat pertama. Hubungan kejiranan memerlukan kita saling bertemu. Oleh itu, kita perlu meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran. Juga dapat mengeratkan semangat hidup berjiran. Okey, cuba lihat, cuba teliti, cuba perhatikan. Dalam satu ayat, okey, ada dua perkara penting, iaitu perlu dan juga. Kalau dalam satu ayat tu dikira satu isilah. Okey. Jadi isinya, ingat, isinya ayat gramatis ya, mesti ada pelaku, mesti ada subjek. Jadi mulakan dengan kita perlu meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran. Sampai sekat tu. Okey, seterusnya, sekurang-kurangnya berkunjunglah ke rumah jiran pada hujung minggu atau sempena hari-hari perayaan tertentu. Tak ada apa-apa. Hubungan kejiranan yang baik adalah apabila kita sanggup mengetepikan kesenangan diri semata-mata untuk membantu jiran pada masa diperlukan. Semakin kerap kita menghulurkan bantuan, semakin erat ikatan kejiranan kita. Selain itu, okey, penanda wacana. Okey, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Okey, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti program kawasan rukun tetangga. Okey, bukan sahaja menjaga keselamatan sekitar kejiranan, malah mewujudkan hubungan sosial yang positif sesama jiran tetangga. Okey, itu adalah ayat isi yang ke-5. Okey, jadi mudah, tepat dan berkesan menggunakan teknik mengenal pasti penanda wacana dan mengenal pasti kata tugasan dalam untuk mendapatkan ayat kata kunci yang mantap. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian. Seterusnya, okey, kita balik semula kepada langkah yang keempat. Okey, kenal pasti penanda wacana. Okey, pelajar-pelajar perlu mengetahui penanda wacana semasa untuk menulis ringkasan. Okey, apakah gunanya penanda wacana ini? Wajibkah penanda wacana digunakan? Ya. Penanda wacana perlu dimasukkan dalam ayat ringkasan. Okey, tujuannya. Apakah tujuannya, pelajar-pelajar? Bukan sekadar masukkan saja penanda wacana. Ada tujuannya yang tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ada kesinambungan antara ayat. Okey, ada kesinambungan antara ayat. Dalam ringkasan yang baik, sekurang-kurangnya masukkan 2 penanda wacana. Okey, jadi antara contoh penanda wacana yang biasanya dalam menulis ringkasan ialah salah satu, selain itu, di samping itu, seterusnya. 4 sahaja yang perlu pelajar-pelajar gunakan. Okey, tidak perlu menggunakan penanda wacana yang terlalu panjang. Okey, sekadar yang asas sahaja. Okey, langkah seterusnya. Okey, langkah kelima. Okey, maka tibalah masanya kita menulis ringkasan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, jangan risau, jangan gundah, jangan gulana. Okey, mudah sahaja. Okey, 15 markah pasti dalam tangan kita. Okey, 15 markah pasti dalam tangan
kita. Markahnya bergantung kepada teknik yang kelima ni lah. Okey, setelah semua isi, semua perkara-perkara penting tadi dijumpai, okey, dikenal pasti, maka tibalah masa kita nak menulis ringkasan. Okey, jadi sebelum menulis ringkasan, okey, perkara pertama yang perlu dibuat ialah memilih dan menyusun 5 isi penting. Katakan dalam petikan yang diberi terdapat lebih daripada 5 isi penting yang dikenal pasti. Contoh, terdapat 8 isi penting yang dikenal pasti. Maka pelajar hanya perlu memilih 5 isi penting yang dirasakan terbaik. Okey, kalau boleh, kalau dirasakan kesemua 8 isi itu adalah yang terbaik, betul dan mantap, pilihlah yang pendek. Kenapa? Pilih yang pendek untuk menjimatkan perkataan. Okey, jadi pelajar tidak perlu mengikut aturan untuk menulis ataupun untuk memilih isi penting berdasarkan petikan yang diberikan. Okey, jadi setelah mendapat 5 isi yang mantap, okey, maka isi tersebut mestilah ditulis menggunakan ayat yang gramatis dalam satu perenggan. Okey, sukalah saya ingatkan, cikgu ingatkan di sini, ayat gramatis. Rata-rata cikgu menyebut ayat gramatis. Ayat gramatis karangan, terutama bahasa Melayu lah. Apa yang dimaksudkan dengan ayat gramatis ni? Okey, ayat gramatis mudah sahajalah, yang mudah nak faham. Ayat tersebut, ayat yang mantap, yang mengikut hukum tata bahasa, yang mengandungi dua perkara, subjek dan predikat. Okey, sebab tu tadi kalau pelajar ingat, cikgu sebut pelaku. Okey, biasanya untuk membentuk ayat yang gramatis, terutamanya ringkasan, jangan lupa. Okey, jangan lupa letakkan pelaku di hadapan. Pelaku ni tidak semestinya manusia. Okey, contoh dalam perenggan tadi, kita dapat lihat isinya kita. Okey, pelaku juga boleh terdiri daripada benda. Okey, bergantung kepada soalan yang diberikan, bukan kepada manusia semata-mata. Boleh juga boleh jadi peristiwa. Okey, bergantung kepada soalan yang diberikan. Okey, akhir sekali, untuk menulis ringkasan, gunalah penanda wacana yang sesuai. Ada 4 penanda wacana yang sesuai. Nak guna 2 pun boleh, nak ambil semua 4 pun boleh. Okey, tepuk dada, tanya selera. Masing-masing punya cita rasa. Okey, mudah kan? Pilih dan susun 5 isi penting. Tulis isi itu menggunakan ayat yang gramatis. Ingat, satu perenggan saja. Okey, menggunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, seterusnya. Okey, jadi di sini para pelajar yang dikasihi sekalian, okey, rata-rata sekiranya kita bagi soalan, cikgu, persoalan yang utama yang diajukan oleh mana-mana pelajar lah cikgu rasa kepada gurunya, macam mana kita nak mulakan? Apa-apa tak? Kita bagi soalan, untuk menulis jawapan, macam mana kita nak mulakan? Macam mana kita nak mulakan? Okey, sekarang cikgu kongsikan format menulis ringkasan mudah dengan mudah. Iaitu, ingat balik, kita ada 5 isi, bermaksud 5 ayat. Okey, jadi kita ada penanda wacana. Okey, ayat mesti gramatis, pelaku dan apa perkara yang berlaku. Okey, di sini cuba pelajar-pelajar tengok dengan jelas. Isi pertama, mulakan dengan kata kunci. Tak perlu fikir. Semuanya sudah dianalisis. Ambil, masukkan. Ambil, masukkan. Okey, cikgu buat dalam bentuk format rumus rangka. Okey, kata kunci, masukkan kata pemberi ialah atau adalah, terus masukkan isi pertama, noktah. Okey, ayat kedua, gunakan penanda wacana selain itu. Masukkan isi 2, noktah. Okey, seterusnya ayat nombor 3, di samping itu, terus masukkan isi 3, noktah. Okey, ayat keempat, gunakan penanda wacana seterusnya, terus masukkan ayat isi 4. Okey, dan ayat akhir sekali, tak perlu letak penanda wacana, terus letak isi. Isi kita sudah mantap.
isi kita sudah gramatis. Jadi, cikgu harapkan pelajar ingat formula rumus menulis ringkasan. Kalau pelajar-pelajar sudah hafal format menulis ringkasan, okey, semasa nak menulis ringkasan, okey, mudah sahaja. Okey, mudah sahaja. Pelajar boleh menulis dengan tenang walaupun masa katakan ada 5 minit, tidak menjadi satu masalah. Boleh menulis dengan tenang kerana sudah merancang lebih awal. Okey, seterusnya. Okey, di sini cikgu paparkan contoh ringkasan lengkap yang telah kita buat analisis bermula dengan kata kunci, kemudian mengenal pasti isi penting, kemudian mengenal pasti penanda wacana, okey, kata tugasan, penanda wacana untuk membuat satu rumus ringkasan yang lengkap, okey, dan menyusun ringkasan tersebut, okey, menjadikannya 5 ayat menggunakan format yang cikgu berikan contoh sebentar tadi. Okey, jelas di situ okey, kalau mengikut taburan, okey, usaha-usaha mengukuhkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat, itu ialah kata kunci. Okey, ialah tadi setiap jiran hendaklah mempunyai matlamat hidup yang sama yang inginkan perpaduan agar kehidupan berjiran akan berkekalan. Isi 1. Selain itu, penanda wacana, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menggores perasaan jiran. Isi 2. Okey, seterusnya. Di samping itu, penanda wacana, hak mereka sebagai jiran perlu kita hormati seperti tidak berbuat bising dan tidak mengganggu ketenteraman mereka. Isi yang ke-3. Seterusnya, penanda wacana, kita perlu meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran, juga dapat mengeratkan semangat hidup berjiran. 4. Okey, isi terakhir, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang dilaksanakan bukan sahaja menjaga keselamatan sekitar kejiranan, malah mewujudkan hubungan sosial yang positif sesama jiran tetangga. Okey, cikgu dah bilang satu persatu, patah perkataannya ialah 82 patah perkataan. Okey, jelas pelajar-pelajar sekalian? Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan langkah yang seterusnya, iaitu langkah 6, mengira patah perkataan. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, langkah terakhir setelah pelajar menggabungkan, menyusun isi-isi penting, menggabungkan menggunakan penanda wacana, pelajar perlu mengira bilangan patah perkataan, kemudian menulis di sudut sebelah bawah, di sudut bawah sebelah kanan ringkasan. Okey, di sini cikgu juga ingin kongsikan bagaimana pengiraan patah perkataan. Okey, ada yang boleh dibilang satu perkataan satu bilangannya, dan ada 3 perkataan 3 dibilangnya. Okey, di sini cikgu kongsikan. Semua aspek yang disenaraikan di bawah, yang cikgu akan sebutkan sebentar nanti, dikira sebagai satu perkataan. Contohnya, kata nama khas. Okey, contoh yang diberikan, yang cikgu berikan di situ ialah negara Brunei Darussalam, Sekolah Menengah Sayyidina Ali. Yang kedua, kata sendi. Kata sendi dibilang satu patah perkataan sahaja, tetapi sekiranya di sana dikira 2 patah perkataan. Okey. Seterusnya, peribahasa, ungkapan dan cogan kata. Sepanjang mana pun peribahasa, sepanjang mana pun ungkapan dan cogan kata tersebut tetap dikira satu patah perkataan. Ini harus diingat. Okey. Seterusnya, okey, tarikh dan angka pun dikira sebagai satu perkataan. Contohnya 1000. Ada 100 tu, satu patah perkataan. Tarikh 8 September 2011 pun satu patah perkataan. Kata majmuk, satu perkataan walaupun dia 2 patah kata. Tunjuk ajar, bercampur aduk, mengambil kira. Okey, gelaran yang berhormat, satu patah perkataan walaupun 2 perkataan. Dan seterusnya,
kata ganda, iaitu contohnya gunung, ganang, murid, murid. Okey, seterusnya. Tadi cikgu dah sebutkan tidak semua perkataan dikira dengan satu perkataan. Harus diingat ni. Okey, pelajar-pelajar ingat. Okey, penanda wacana tidak dikira sebagai satu patah perkataan. Wajib diingat. Okey, tidak, penanda wacana tidak dikira sebagai satu patah perkataan. Contohnya yang kita gunakan tadi. Selain itu, 2 patah perkataan. Di samping itu, 3 patah perkataan. Walau bagaimanapun, 2 patah perkataan. Jadi, apakah tipsnya? Jadi, para pelajar perlulah memilih. Okey, pilihlah penanda wacana yang sesuai untuk menjimatkan jumlah perkataan. Okey, jadi seterusnya. Okey, jadi nampaknya selesailah sudah perbincangan cikgu dalam ikhlas untuk soalan bahagian C ringkasan. Okey, harapan cikgu besar harapan cikgu agar para pelajar dapat memahami cara membuat ringkasan dengan sebaiknya. Sebelum berhenti, renungilah. Jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga, tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.